itulah dipanggil Quran Mushaf Imam atau Mushaf Tetapi zaman kemudian dikaitkan Mushaf Imam dengan Mushaf itu, ataupun Mushaf itu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dah tulis Sahih Adlan itu dikaitkan dengan Sayyidina Uthman. Orang panggil resam Uthmani itu. Padahal tak ada kena-mengena dengan Sayyidina Uthman. Sebenarnya resam Nabi itu. Kalau nak kata resam Nabi, betul. Dah tu betul tu. Cuma letak atas orang tu tak kena. Letak atas orang tu tak kena. Orang kata lembu punya susu, sapi punya nama, dapat nama. Gitulah. Kalau sebenarnya resam Nabi. Tu ya jadi gomo sangat, jaga sangat tu. Kalau resam saya nak apa dah nak gomo sangat ya. Lagu lain pun boleh tulis juga, supaya lagu lain. Sepok kita bahasa Melayu alih yota sampai itu. Alih yota itu. Kemudian tulis sejarah baru alih yota ikut ke mana-mana pun itu juga. Okay? Jadi lagu tu tak kisah. Mana lebih dari segi fadilat kau gapo. Kalau tawa tu tak jadi pak dah. Kalau aliyata 3. Kalau pak tu berdasarkan hadis Nabi, kalau Quran ni kan pahala lebih lah. Pahala lebih lah kita kata. Adakah berlaku kita? Tak ada. Sumpah je. Kalau bahasa Melayu misalnya, sumpah je tu. Tapi Quran tidak begitu. Apa yang jaga sangat. Kalau kita kata tulis halal lebih tu, kau molek lah. Moga pahala boleh banyak kita kata. Huruf. Dah moga dia kata kalau setiap huruf tu 10 pahala. Dah. Tapi tak boleh. Kena tulis setakat dia royak. Lagu tu apa yang kita pegang kuat sangat tu apa? Kalau tidak kerana itu berpunca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Sangkari ni mana? Sangkari. Ada Resam Uthmani. Quran Karim. Bukan Sangkari. Dia kata tengok Ustaz Uthmani jangan Sangkari. Dia ada 2. Satu Quran Majid, satu Quran Karim. Dia ada beza sikit lah. Dia sebenarnya lebih tepat, lebih dekat dengan asal ialah Quran Karim. Quran Karim. Quran Majid tu dia ada kelebihan dia juga. Pada umumnya lebih kurang je dari segi tulisan dia tu. Cuma dia ada tulis-tulis banyak tepi tu royak. Gini-gini baca orang ni gitu-gini ada dia lebih banyak. Jadi untuk orang nak tahu maklumat tu kedudukan mana, dia lebih baik Quran Majid. Sebab dia ada misalnya kalau awal juz tu itai kau dia buat itai kau. Lepas tu mula-mula atas tu kau. Tapi kalau Quran Majid ni tak cara. Mungkin permulaan juz tu duduk tengah, bukan duduk atas gitu. Dia tak cara. Sebab memang Nabi tidak tentu begitu. Juz ni 30 Nabi tidak tentu. Tu surah tu hak dia tentu. Tapi orang buat juz tu untuk kemudahan. Jadi kemudahan untuk paduan gini memang ada lebih lah Quran Majid tu sikit daripada Quran Karim dari segi tu. Tapi kalau dari segi keasliannya, ketepatan dengan asal, dari segi tak ada apa di kenyataan apa tu, tu lebih Quran Karim. Itulah lebih kurang. Jadi begitulah. Maknanya orang Islam tulis Quran ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Paduannya apa? Mushaf atau Mushaf Imam itu. Daripada situlah juga Imam Syafi'i ambil pinjam nama tu untuk kitab dia, kitab harapan dianya, hasrat dianya, minta dia dengan Tuhannya, mudah-mudahan kitab dia tu jadi ibu lah. Tu maknanya ibu, kitab ibu. Jadi ibu kepada kitab-kitab yang lain. Memang tu habis dia. Sebab asah kepada mazhab Syafi'i ni waktu kitab dia tu lah. Lepas tu semuanya mana kitab dalam fiqh Syafi'i tu, situ ibu dia, punca dia. Jadi mushaf ni gitu juga.
Sebanyak mana ada Quran dalam dunia ni, puncanya situ. Cumanya ya bezanya, ada yang kata mushaf itu hak Sayyidina Osman sama Sayyidina Osman baru ada. Yang kita kata ni bukan sama Sayyidina Osman, sama Nabi lagi. Itu yang beza. Apa lebihnya kita kata sama Nabi? Kalau kita kata zaman Sayyidina Osman, mana selama mana berapa puluh tahun Quran itu tak ada tulis molek. Lepas tu nak dapat pahala gitu semuanya tetap je. Istimewanya tulisan tu jaga sangat. Apa yang gitu mah. Kalau kita kata begitu, bermakna Quran ni dari segi tawatur kitabahnya, dari segi mutawatir, tulisan dia tu tak ada. Tak ada. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab hadis, sebab itulah kita ngaji kitab hadis tu yang molek bagus, tapi jangan sampai kita nak hukum Quran dengan hadis. Tak boleh. Bukan begitu caranya. Bahkan kita kena hukum hadis tu dengan Quran. Quran datang. Jangan sampai hadis tu berlawanan dengan Quran dan menafikan Quran, ataupun jadi Quran tu jadi tidak diyakini. Tak boleh lagu tu. Diragui apa cara pun tak boleh lagu tu. Itu kedudukan hak sebenar. Jadi dalam setengah-setengah hadis dia kata ada beberapa ayat yang bertulis hanya ada pada seorang dua sahabat. Bahkan ada ayat misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu ada pada seorang saja sahabat bertulis. Hak hafal tu dia berkata ramai hak hafal tu, tapi hak bertulis. Tapi dalam hadis tu dia tidak ayat bertulis kau hafal. Dia kata ada pada seorang aja ayat tu. Bukan dia ayat bertulis. Dah. Cumanya orang nak jaga saat ni, nak melera dia takut macam mana pula dah kata Quran ni mutawatir. Jadi dia kata hak maksud ada pada seorang tu yang bertulis. Dari segi hafalannya apa? Kok mana-mana pun tidak mutawatir lah dari segi bertulis tu. Quran ni dia kena mutawatir dari semua sudut. Bertulis mutawatir dia ada ramai. Kalau seorang tu orang tidak panggil mutawatir, ahad orang panggil. Sebuah hadis pula lah jadinya. Hadis dia perlu ada sanad. Ada sanad sebuah hadis, hadatsana gini. Quran tak ada tu. Dia tidak perlu. Sebab apa? Sebab dia mutawatir. Ini mutawatir ni benda lagu mana? Mudah je. Gini. Baru ni kita ayat dah. Cuma nak jelas lagi. Biar jelas lagi. Supaya orang tu duduk Kuala Lumpur 20 tahun duduk Kuala Lumpur. Dia perlukah nak tahu Kuala Lumpur tu ada? Perlukah kepada orang royak dia? Perlu. Kau dia ni jenis koma, kau tak khabar kau dah. Kalau khabar lah kita kira khabar. Jadi Kuala Lumpur tu ada. Takkan dia tak tahu. Pada duduk tu mana? Tiba-tiba nak kena orang royak baru dia percaya bahawa Kuala Lumpur tu ada. Ada ke siapa lagu tu? Lepas tu bukan dia seorang pula. Berapa juta duduk. Lepas tu berapa ramai orang pergi mari pengembara daripada luar, daripada dalam pergi. Kuala Lumpur ada lah. Bukan tak ada. Tu cerita bahawa Kuala Lumpur ada tu mutawatir orang panggil. Tidak perlu kepada sanad lagu tu. Jadi ada ni, jadi seseolahnya jadi orang yang duduk situ dia tanya orang lain. Dia kata, ya rakyat saya ada Kuala Lumpur ni, ada orang ni hak depan. Dia ambil daripada dua orang tu, hak di belakang tu. Orang tu dia tidak duduk Kuala Lumpur pun. Adakah patut lagu tu? Tu tak kena. Dia mutawatir ni benda lagu tu lah. Jadi Quran ni setahun tu tak perlu kepada sana. Dan bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Kalau kata hafal, sebab kita maklum hafal sampai mana. Tulis lagu, tulis pun dia kena mutawatir juga. Baca pun kena mutawatir juga lagu tu. Tu sifat Quran. Sebab Quran ni dia apa maksudnya? Kalam Allah. Yang dikirim melalui Jibril kepada Muhammad dan disampaikan oleh Muhammad kepada umatnya secara mutawatir. Tu takrif Quran. Tu takrif Quran.
Kalau tak ada mutawatir, tidak Quran. Jadi bermakna kalau kita kata bertulis hanya ada pada seorang sahabat, sekurang-kurangnya orang boleh kata ayat tu tidak mutawatir. Ayat tu berkenaan, sedangkan ada dalam Quran. Lagu mana? Termasuk juga tidak mutawatir. Walaupun kita kata bukan banyak kan. Hak lagu tu. Jadi ini menyebabkan Quran itu diragui. Dia tidak boleh ragu ni kalau mutawatir. Kalau tidak mutawatir, orang boleh ragu. Orang boleh ragu. Itu bendanya. Jadi dari semua sudut, Quran itu mutawatir, bukan sekal. Dia tidak serupa dengan mutawatir hadis. Mutawatir hadis lagu lain. Mutawatir hadis pun dia tak siapa pada mutawatir Quran itu. Quran ni tinggi lagi. Tinggi lagi. Kita kata gini. Kita kata hadis lah kita. Ada ke orang hafal Bukhari daripada awal sampai akhir serupa dengan Quran? Tak ada. Cuma dia ingat lah hadis tu ada dalam Bukhari gitu je lah. Teratur sekali dengan sanad dia tu. Ada ke? Tak ada. Tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Kalau ada pun itu dakwah saja. Sebenarnya dia boleh raya. Ni ada dalam Bukhari. Nak baca supaya Quran tu mudah kita baca tu kan? Ada lagu tu? Tak ada. Tu hak dalam Islam. Hak di luar Islam, kitab lain ada kalau lagu tu orang hafal? Tak ada. Seorang pun tak ada. Usah kau nak kata mutawatir. Dari segi hafalan kitab Bible tu kau, kitab Veda kau, kita tak ada mutawatir. Jadi itu benda yang kita kena faham. Beza dengan Quran. Beza. Dari segi bacaan, bahasa Arab juga, tapi dia ada cara baca dia. Dia cara baca lagu tu mutawatir. Bukan seorang dua baca. Itu benda yang kena faham benar. Bahawa mutawatir Quran dia berbeza jauh daripada hadis. Jadi apa yang jadi gitu? Sebabnya bila Quran ada semasa di Mekah lagi, ramai hafal, ramai tulis. Tapi kalau kita kata puak-puak sahabat ni buta huruf saja, nak tulis lagu mana? Tak perlu kepada hak buta huruf, tulis pun nak gapo. Tulis pun nak gapo. Jadi itulah yang tak kena. Sebabnya salah satu kalau kita baca dalam sejarah, apabila orang-orang kafir Mekah ni dia perang dengan orang Islam dalam perang Badar, apa ramai juga kena tahu ramai juga kena tahu kan dalam sejarah. Salah satu cara Nabi SAW nak melepaskan mereka daripada tawanan tu ialah dia suruh mereka ajar orang-orang di Madinah tu baca dan menulis. Maknanya mereka tu reti baca, reti menulis. Kalau tidak, dia nak ajar lagu mana? Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tu memang menggalakkan nak sangat umat dia ni reti baca, reti menulis. Sebab tu dia gomong siapa orang tawanan saat ni boleh dibebaskan kerana itu. Tak payah pitih gapo tu busai gapo. Itu menunjukkan begitu. Dan orang Mekah dia reti baca, reti menulis. Kalau tidak, dia nak suruh lagu mana? Banyaklah buktinya yang lain. Bukti yang lain di Mekah tu orang pandai baca, pandai menulis tu. Sebab apa? Syair ada semua tubik syair. Bila syair tu terpilih, ada yang dalam banyak-banyak terpilih tu, dia akan gantung dekat Kaabah. Ni zaman jahiliah ni cerita. Zaman jahiliah gantung dekat Kaabah. Gantung tu bertulis lah. Kalau buta huruf saja, gantung kat apa dia? Siapa dia nak baca? Itu benda tak pernah siapa. Sebab tu kita kata memang boleh baca, boleh menulis dah. Jadi semasa di Mekah tu pun seperti mana hafal mutawatir ramai. Mengaji cara baca dia mengikut tajwid mutawatir. Tulis mutawatir ramai dah tulis. Kalau pergi ke Madinah kau ramai. Cumanya hak Madinah tu banyak juga surah-surah hak dia tak tahu, tak ada. Moga Nabi SAW duduk di Mekah, pok-pok dia pun ramai daripadanya Islam tu kemudian. Jadi banyaklah orang tak tulis. Menasabah kalau ada mushaf yang letak dekat tiang tu dalam masjid Nabi bila dia pergi ke Madinah, menasabah. Dan salah satu maksud Nabi SAW bina masjid tu nak sebarkan Islam lah. Penyebaran Islam ni hak paling utamanya sebar Quran tu dulu.
Saya baca Quran tu dulu, tulis Quran tu dulu sebelum yang lain-lain. Jadi letak situ pakat salin lah. Jadi ramah. Itulah yang dikatakan mutawatir dari segi tulisan. Dan bila gitu dia jadi berkat. Orang kata tempat tu ada kelebihan. Sebab tu pakat lagi duduk situ walaupun tak ada Quran. Berkat. Dia ada tu. Sebab kita kata lah, Kaabah kau gapo kau makam Ibrahim kau, kita kata makam tu bukan makna kubur lah, makanya pakai kubur pula makam Ibrahim tu lah. Jadi makam Ibrahim gapo tak ada dah Nabi Ibrahim. Tetapi kenangan tu tak ada. Kan kita duduk buat amalan haji gapo tu ikut dia, kenangan dia tu lah. Hak tu tak ada. Tak apa. Dia tu mana sampai lagi. Tian Tian tu dia duduk antara kubur Nabi dengan mimbar dia. Kalau lah ni kubur Nabi lah. Ada salah satu di situ. Dia tabak. Bukan dia tabak lain. Ada tu. Orang panggil Tian Muhajirin. Tian Muhajirin. Tian Muhajirin. Sebab apa? Biasanya orang Muhajirin duduk situ. Sebab apa orang Muhajirin duduk situ? Sanilah nak ajar orang tu, nak pastikan orang tulis gapo tu, nak ngesok. Baru nampak tenang, molek nampak tu, teratur molek. Kalau tidak enggak, macam-macam lah jadi kita ni timbul macam-macam persoalan terhadap Quran. Tak apalah.